Salam sejahtera diucapkan kepada Puan Farus Ain. Kami merupakan kumpulan tiga yang akan membentang laporan pengurusan pusat PKK di Malaysia dan luar negara berkualiti. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Untuk laporan ini, kami telah memilih permata negara di negara kita dan Ardent Early Learning di Australia. Seterusnya, ini adalah merupakan asal-usul sejarah permata negara yang dibangunkan di negara kita. Baiklah, ini adalah carta organisasi dan bidang organisasi bagi Permata Negara Malaysia. So, dapat kita lihat kat sinilah semuanya dah ditulis dan ditentukan oleh Permata Negara siapa yang akan mengelola dalam bidang masing-masing. Seterusnya kita ke pengurusan dan pentadbiran. Pengurusan dan pentadbiran juga melaksanakan fungsi pengurusan selaras dengan status sebagai pusat tanggungjawab PTJ. Bermaksud semua pengurusan dan pentadbiran adalah dilakukan oleh PTJ. Begitu juga dengan pengurusan kewangan. Walau bagaimanapun, tiada dinyatakan atau didedahkan sebarang cara pengurusan kewangan dalam pengurusan permata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Naimah Fitra binti Muhammad Muhtar. Jadi saya akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan lebih lanjut mengenai pengurusan pemakanan, kesihatan dan keselamatan. Okay? Jadi kita akan go through satu-satu dan dimulakan dengan pengurusan pemakanan dulu. Okay? Untuk pengurusan pemakanan ni saya lebih fokuskan kepada penyusuan ibu dan makanan pelengkap. Okay? Jadi seperti yang kita lihat dalam jadual satu ni, iaitu anggaran jumlah susu yang diperlukan oleh bayi dalam masa sehari. Okey, seterusnya kita lihat pula penyediaan pemakanan seimbang. Okay, kita ikut piramid makanan tu. Okey, ini adalah contoh menu harian kanak-kanak di Taska Permata untuk kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 4 tahun. Okey, seterusnya kita lihat pengurusan kesihatan kanak-kanak di Taska. Okey, bagi penjagaan kesihatan kanak-kanak dan bayi dan kanak-kanak di Taska, sebagai seorang pendidik lah kan, kita perlulah sentiasa peka terhadap perubahan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Ini merupakan 5 jenis kaedah penilaian yang digunakan di permata. Seterusnya, penyelenggaraan ruang dan peralatan di Taska Permata. Di Taska Permata, peralatan yang diperlukan mestilah selaras fungsinya dengan keperluan aktiviti di Taska, antaranya peralatan untuk pembelajaran, peralatan untuk kebersihan, keselamatan dan juga kesihatan. Seterusnya, untuk ruang-ruang disarankan untuk memiliki 3 bilik, iaitu bilik bayi, bilik 1 hingga 2 tahun, bilik 3-4 tahun, ruang bermain, ruang pejabat, ruang luar seperti taman permainan dan sebagainya. Untuk program dan takwim tahunan di Taska Permata, terdapat 4 rancangan, iaitu rancangan tahunan, rancangan bulanan, rancangan harian dan juga rancangan pelaksanaan aktiviti. Keempat-empat rancangan ini amat diperlukan untuk menjadi panduan ibu bapa dan guru serta memastikan kelancaran pelaksanaan aktiviti yang mampu membantu pencapaian perkembangan kanak-kanak. Permata negara amat mementingkan perhubungan dan perlibatan ibu bapa dan komuniti bagi meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai serta menghormati budaya. Seterusnya, banyak kelebihan permata negara yang dimiliki oleh mereka untuk menarik minat ibu bapa menghantar anak mereka ke pusat taska mereka. Seterusnya, kita ke Ardent Early Learning, salah sebuah taska yang terkemuka di Australia. Daripada carta organisasi dan bidang organisasi ni pula, Ardent Early Learning ni pula dia tak dedahkan mana-mana dekat media yang kita cari ni berkaitan dengan carta organisasi mereka, sama ada dalam bidang perkhidmatan mereka ataupun diorang punya cara kerja diorang kat dalam tu. Diorang tak ada medahkan. Diorang hanya ada satu
asal-usul diorang, macam diorang punya yang atas tu saja. Diorang punya dalaman tu tak ada didedahkan. So kita tak ada info lah mengenai itu. Kerajaan Australia telah membentuk satu kerangka pembelajaran tahun-tahun awal atau Early Years Learning Framework EYLF. EYLF merupakan satu panduan yang disediakan untuk para pendidik awal kanak-kanak. EYLF ini lebih menekankan kepada pembentukan jati diri dan juga perkembangan kanak-kanak. EYLF memberi kebebasan kepada para guru untuk menjalankan PDP mereka. Namun, PDP tersebut mestilah mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Dalam EYLF ini juga terdapat prinsip-prinsip, idea-idea dan juga cadangan kaedah pembelajaran. Seterusnya, kita ke pengurusan dan pentadbiran di Adult Early Learning. Pendaftaran dan pematuhan Adult Early Learning haruslah mengikut EYLF sehinggalah ke pengurusan taska mereka. Kita ke pengurusan kebajikan staf di Adult Early Learning. Di Adult Early Learning, mereka sangat mementingkan hubungan profesional dan kerjasama antara pengurusan, pendidik dan kekitangan supaya menyokong penambahbaikan berterusan yang membawa kepada peningkatan pembelajaran, pengalaman dan hasil yang berkualiti kepada kanak-kanak di bawah taska mereka. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengurusan pemakanan, kesihatan dan keselamatan yang diterapkan dalam kurikulum Early Year Learning Framework. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai pengurusan kesihatan yang diterapkan dalam Early Year Learning Framework. Jadi menurut kurikulum ni mereka sangat mementingkan latihan higien lah kepada kanak-kanak dan juga pendidik. Seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai pengurusan keselamatan. Dalam pengurusan keselamatan ni, apa yang penting adalah pengurusan kecederaan. Jika terdapat berlakunya kecederaan di taska, guru perlu tahulah apa tindakan yang perlu dilakukan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai penilaian ke atas kanak-kanak menurut kurikulum Early Year Learning Framework. Depannya adalah the assessment and planning cycle. Baiklah, kesimpulan bagi laporan pengurusan pusat pendidikan kanak-kanak di Malaysia dan di luar negara yang berkualiti. Laporan ini telah menerangkan perbandingan pusat pendidikan awal kanak-kanak antara Malaysia dengan luar negara. Laporan ini juga bertujuan untuk mendapatkan perbandingan tentang pendekatan kurikulum, prasarana dan pelbagai lagi. Apa yang kita dapati ialah Malaysia mempunyai pelbagai variasi dan pilihan dalam pendekatan yang digunakan bergantung pada jenis sekolah. Berbeza dengan pendekatan yang kita kaji dekat luar negara. Baiklah, ada 4 perkara yang penting untuk mencapai matlamat dalam objektif pendidikan yang ditetapkan. Dalam setiap jawatan kuasa kurikulum, perlu mempunyai peranan dan mereka mempunyai tanggungjawab untuk membuat perancangan, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan dengan matlamat pendidikan negara. Tetapi meskipun kurikulum telah ditetapkan, namun pelaksanaannya dalam pendidikan sering menghadapi pelbagai kekakan seperti masalah dalam sumber pembinaan, penyediaan latihan yang tak cukup kepada guru-guru dan penerimaan pemahaman yang berbeza terhadap kurikulum tersebut. Selain itu, terdapat perbezaan dalam pendekatan dan cara pelaksanaannya. Tidak ada kesimpulan yang tepat bahawa satu-satu pendekatan lebih baik daripada yang lain-lain. Kiranya ada baik, ada buruknya. Hal ini kerana hasil pendidikan awal kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh pelbagai faktor, terutama komitmen ibu bapa dalam menguruskan pendidikan anak-anak. Yang nyata akhir adalah kerjasama antara semua pihak dalam memastikan pelaksanaan kurikulum dapat diatasi dengan lebih baik dan efektif. Adalah pencapaian yang baik untuk dicapai, baik kurikulum pemata negara Malaysia ataupun kurikulum lain di Malaysia ataupun pendidikan tadika di Australia yang memiliki tumpuan yang menjurus kepada pendekatan holistik,
Baiklah, itu adalah pembentangan daripada kumpulan kami yang membentangkan tajuk laporan pengurusan pendidikan kanak-kanak di Malaysia dan luar negara yang berkualiti bagi subjek KAA 60304 Kepimpinan dan Pengurusan Pusat Asuhan dan Pendidikan Kanak-kanak. Sekian, terima kasih.